Ini dengan laporan Detik Niaga. Kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP sasar meningkatkan saiz dana kasarnya kepada RM200 bilion dengan pulangan pelaburan lebih 7% menjelang 2025. Di bawah inisiatif Teras 5, dana pencen sektor awam negara itu juga berpotensi meningkatkan aset hartanya kepada lebih 30 berbanding 17 ketika ini dengan 35 anak syarikat. Kini bercambah iklan merata-rata di pusat beli belah dan platform e-dagang. Kata mereka usah bimbang, beli dulu, bayar kemudian. Meskipun skim BNPL adalah instrumen kewangan yang agak berguna dan popular ketika ini, namun dengan kemudahan kredit diberi semudah itu, adakah ini perangkap hutang yang hanya menantikan mangsanya? Ikuti laporan Afrina Romzi. Tangan Getah Negara dijangka mencecah RM23.6 bilion tahun ini dipacu permintaan berterusan walaupun dalam tempoh pasca pandemik. Pihak industri juga menganggarkan pertumbuhan permintaan akan meningkat sehingga 12% setiap tahun. Bursa Malaysia ditutup lemah pada sesi dagangan hari ini. Ini berikutan pelabur kekal dalam mood pengambilan untung selari sentimen pasaran serantau yang masih lemah. Pada akhir sesi dagangan, FBM KLCI turun 0.30%. Sementara itu, ringgit ditutup rendah pada 4.455 berbanding dolar Amerika. Panel 7 Hakim Mahkamah Persekutuan memutuskan peruntukan di bawah enakmen anti lompat parti Pulau Pinang adalah sah dan berperlembagaan. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mempengerusikan panel itu berkata, perkara 14A Perlembagaan Negeri Pulau Pinang adalah sah kerana ia konsisten dengan perkara 10-1-C Perlembagaan Persekutuan. Katanya seseorang ahli Dewan Mesyuarat pertama Jawatankuasa Kabinet bagi Kesejahteraan Golongan Rentan yang dipengerusi Perdana Menteri bersetuju mewujudkan rangka tindakan dan penubuhan jawatankuasa mengenai isu gelandangan bagi menetapkan hala tuju berkaitan isu berkenaan. Mesyuarat turut bersetuju meningkatkan pendaftaran Pusat Jagaan Warga Emas sedia ada, menggandakan tindakan penguatkuasaan ke atas Pusat Jagaan bernilai RM329.33 juta yang belum mencapai objektif ditetapkan. Pengerusi PAC Wong Kah Woh berkata pihaknya akan memanggil pihak berkaitan termasuk Menteri dan Ketua Setiausaha. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata tindakan tegas itu dibuat bagi memastikan tasik cini dapat dipelihara dan dipelihara semula sekaligus kekal sebagai sebahagian rangkaian selamat untuk diduduki. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor berkata inisiatif itu membabitkan proses pemindahan fasa kedua bagi memastikan kesemua penduduk terbabit tidak berdepan risiko bencana seperti gara-gara najis tikus merata-rata sebuah restoran mi goreng terkenal sejak 40 tahun lalu di Tanjung Bungah, Pulau Pinang diarah tutup serta-merta. Selain keadaan dapur yang kotor, pekerjanya juga didapati tidak menepati syarat kesihatan yang ditetapkan. Operasi dilakukan Jabatan membantu majikan atau ejen dalam proses mendapatkan kuota pekerja asing. 6 suspek termasuk 2 berhasrat menjadikan Media Prima Berhad MPB sebagai rakan strategik untuk memperkukuh platform pelancongan, pendidikan dan industri media dari negara tembok besar itu. Duta China ke Malaysia Ouyang Yujing juga berharap kerjasama itu dapat mengeratkan hubungan antara kedua-dua organisasi. Letak di selatan Pulau Tioman Pahang, perkampungan yang didiami lebih 20 keluarga itu nyata kaya dengan khazanah alamnya. Menyingkap keunikannya, wartawan Muhammad Ishak Abdullah Ngah dan ahli Kelab Media Prima lain sempat berkunjung ke kampung berkenaan. Ini dengan laporan Detik Niaga. Kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP sasar meningkatkan saiz dana kasarnya kepada RM200 bilion dengan pulangan pelaburan lebih 7% menjelang 2025. Di bawah inisiatif Teras 5, dana pencen sektor awam negara itu juga berpotensi meningkatkan aset hartanya kepada lebih 30 berbanding 17 ketika ini dengan 35 anak syarikat. Kini bercambah iklan merata-rata di pusat beli belah dan platform e-dagang. Kata mereka usah bimbang, beli dulu, bayar kemudian. Meskipun skim BNPL adalah instrumen kewangan yang agak berguna dan popular ketika ini, namun dengan kemudahan kredit diberi semudah itu, adakah ini perangkap hutang yang hanya menantikan mangsanya? Ikuti laporan Afrina Romzi.
Tangan getah negara dijangka mencecah RM23.6 bilion tahun ini dipacu permintaan berterusan walaupun dalam tempoh pasca pandemik. Pihak industri juga menganggarkan pertumbuhan permintaan akan meningkat sehingga 12% setiap tahun. Bursa Malaysia ditutup lemah pada sesi dagangan hari ini. Ini berikutan pelabur kekal dalam mood pengambilan untung selari sentimen pasaran serantau yang masih lemah. Pada akhir sesi dagangan, FBM KLCI turun 0.30%. Sementara itu, ringgit ditutup rendah pada 4.455 berbanding dolar Amerika.